Siapa yang belum ada buku self-process skill, tak apalah. Nanti bila beli nanti, boleh rujuk kawan-kawan, boleh tengok video yang saya buat, saya share nanti, boleh jawab lah. Ya. Kita akan bincang muka surat ni je, muka surat 30 saja ni. Respirasi sel dan fotosintesis. Kita nak bincang yang ni. Sambil bincang, sambil saya ulang kaji balik lah. Anda tengok video tadi kan. Jadi kita akan buat muka surat 30 saja. Ni je. Yang ni, yang bawah ni, ujian kanji ni, bila main sekolah nanti baru boleh buat eksperimen. Jangan dia buat di rumah pula. Suruh ayah pergi beli ni, tak payahlah. Okay. Dan latihan yang muka surat pengukuhan ni, sebenarnya kita akan jawab bila habis bab. Yang ni main sekolah nanti. Kita jawab sama-sama, kita bincang sama-sama. Jadi yang mana yang tak berapa nak faham, bolehlah saya tolong membuat pengukuhan dekat kamu. Ni kena menulis sikit. Ni kita buat di sekolah nanti sama-sama. Ini kita nak bincang muka surat ni sahaja, 30 sahaja. Alright. Tadi kamu dah tengok video, mungkin ada yang faham, ada yang tak apa nak faham. Biasalah. Kita sekali tengok mungkin tak faham. Sebab tu kena ada cikgu. Nak belajar kena ada cikgu. Tak boleh semata-mata ada buku. Tak boleh semata-mata tengok video. Kalau tidak, tak perlulah kerajaan kata ada cikgu di sekolah. Main sekolah semua tengok video. Lepas tu balik. Kena ada cikgu nak cerita sikit. Macam juga kalau kita mengaji Al-Quran, baca Quran, kena ada tok guru. Bukan boleh baca, tengok video. Okay. Right. So, jom tengok soalan kita yang pertama. Berkaitan respirasi sel dan fotosintesis. Okay. Saya rasa benda yang paling biasa kamu tengok, biasa paling jumpa tajuk perkataan fotosintesis lah. Ini memang biasa jumpa lah fotosintesis. Proses apa fotosintesis? Buat apa? Hai. Fotosintesis. Foto ni cahaya matahari. Foto. Cikgu. Ya. Ni akaun kakak saya. Tak apa, no problem. Tak apa. Akaun siapa pun tak apa. Nama saya Nur Alia Amirah. Nur Alia Amirah. Alright. Okay, hello. Fotosintesis. Biasa jumpa kan waktu sekolah rendah dulu. Apa maksud fotosintesis? Tak payah buat ayat cantik-cantik, ayat sembang kawan-kawan je. Apa dia? Proses apa ni? Kamu takut nak buat ayat cantik-cantik, tak payah. Sebut yang kamu faham. Fotosintesis ni proses apa? Siapa yang buat proses ni? Akan siapa pun tak tahu. Ramai ni. Semua kepala otak sodik-sodik ni. Tapi segan nak cakap. Proses membuat makanan. Buat makanan. Betul? Buat makanan. Siapa yang buat? Pandai buat makanan. Okay. Tumbuhan lah. Tumbuhan buat makanan. Okay. Kena tambah sikit lagi guna apa? Ni guna ni. Guna apa? Cahaya lah. Okay, guna cahaya. Kalau di luar tu lebih baik dia guna cahaya matahari lah. Dia boleh juga guna cahaya-cahaya yang lain. Okay, kalau teknologi sekarang ni guna cahaya LED, guna cahaya-cahaya lampu. Tapi yang terbaiknya dia gunakan cahaya matahari lah. Di luar kan. Okay, matahari ni dia boleh bagi satu kawasan yang luas. Okay, cuma kita tak boleh nak kontrol dia lah. Kalau dia guna lampu, dia guna lampu LED, dia boleh terang gelap, kita boleh adjust. Tapi kalau cahaya matahari ni, kita tak boleh nak kontrol lah. Kita kena guna cara lain. Mungkin tutup bumbung ke. Tak apalah, bubuh kain, bubuh jaring ke. Kita kontrol macam tu je. Okay, tak apa. Okay, yang penting, fotosintesis adalah tumbuhan membuat makanan gunakan cahaya matahari. Foto tu cahaya. Sintesis ni maksudnya lebih kurang macam proses lah. Dia lebih kurang proses. Dia proses buat makanan gunakan cahaya. Okay. Asasnya dia tahu buat tumbuhan buat makanan. Respirasi sel. Ini macam perkataannya pelik sikit. Sel kita dah belajar. Okay, sel dah belajar. Respirasi ni. Respirasi ni kalau kamu tengok video tadi ni dia terbahagi kepada dua. Okay. Respirasi bagi kepada dua. Satu respirasi apa? Satu kita panggil respirasi apa? Dua kita panggil respirasi apa? Satu luar. Satu lagi. Dalam. Okay. Kalau tak tengok video mungkin tak tahulah. Kalau baca buku teks boleh jawab. Okay, rajin-rajin tengok buku teks sebelum mula kelas. Respirasi luar, respirasi dalam. Respirasi luar ni benda yang kita nampak, kita buat.
Okey, iaitu pernah apa? Proses apa? Saya seorang-seorang kan ni? Pernafasan. Bagus, pernafasan. Janganlah bagi saya cakap seorang-seorang. Kesian kat saya. Cakap seorang-seorang baik saya tutup dia, saya balik. Pernafasan. Okey, ni semua tahu. Bagus, terima kasih. Pernafasan. Jadi kalau kita ada buat lah pernafasan, maksudnya kita sedut gas apa masuk dalam hidung kita? Gas apa kita ambil? Oksigen, dan kita bebaskan gas karbon dioksida. Bagus. Bila kita bebaskan karbon dioksida ni pula dia ambil oleh tumbuhan. Tumbuhan yang ambil gas karbon dioksida yang kita hembus tu, dia nak buat fotosintesis. Jadi kita hidup dengan tumbuhan ni saling berhubung, saling bergantungan. Sebab tu dalam dunia ni kita ada tajuk, kalau dalam sains, saling bergantungan antara hidupan. Kita sedut oksigen untuk bernafas, kita membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida tu diambil oleh tumbuhan untuk buat fotosintesis. Dia pun ambil lah juga oksigen, dia pun ada juga guna oksigen untuk respirasi dia. Dia guna juga. Okey. Nampak saling hubungan kita dengan tumbuhan. Okay. Jawab soalan-soalan tentang respirasi sel. Ini dia akan membincangkan terus tentang respirasi sel. Kita tak mau bincang tentang respirasi luar. Kita nak membincangkan tentang respirasi sel, iaitu respirasi dalam. Respirasi dalam ni adalah satu benda yang agak baru bagi kamu. Benda yang agak detail sedikit berbanding dengan respirasi luar. Tetapi dia adalah hubungan ataupun lanjutan daripada respirasi luar. Bila kita buat respirasi luar, respirasi dalam baru dapat berlaku. Kalau kita tak buat respirasi luar, respirasi dalam tak dapat berlaku. Okey, kita tengok apa yang saya maksudkan di situ. Apakah yang dimaksudkan dengan respirasi sel? Proses apa? Ini mungkin susah bagi kamu. Respirasi sel adalah proses penguraian. Siapa ada buku boleh salin. Penguraian makanan. Kita uraikan makanan. Kita proses makanan. Kita hancurkan makanan. Kita cernakan makanan. Urai itu maksudnya dia bagi jadi halus-halus lah. Bagi jadi kecil-kecil. Untuk membebaskan apa? Kita makan makanan ni paling penting tujuannya kita nak dapat apa? Tenaga. Yes, very good. Dapat tenaga. Memang tu tujuan utama je. Kita takkan makan, aduh letihnya aku ni nak kena pergi makan nasi bagi kuat sikit. Selalunya macam tu lah, letih kita nak makan bagi kuat. Kita takkan kata, lapaknya aku nak pergi makan nasi lah bagi membesar. Aduh, sebut lagu tu. Tak ada lah. Letihnya aku nak pergi makan buah-buahan lah ni supaya aku tak sembelit. Tak lah. Kita akan lebih fokus kepada bila kita makan, kita nak dapat tenaga. Okey, nak makan, kita nak dapat tenaga. So, apa proses yang berlaku waktu respirasi sel tu sebenarnya yang boleh mendapat tenaga tu? Benda apa yang berlaku? Itu yang dipanggil sebagai respirasi sel ataupun respirasi dalam. Sebab apa dipanggil dalam? Ialah sebab sel ni kan duduk di dalam. Kita mana nampak? Tu dia panggil respirasi dalam. Benda yang kita tak nampak. So kadang-kadang dipanggil respirasi sel. Dipanggil respirasi dalam tu maksudnya respirasi sel lah. Respirasi yang berlaku di dalam kita tak nampak. Okay. Sel hidupan menggunakan apa dan apa untuk menghasilkan apa dan apa. Okay. Ini saya bagi cerita kat kamu. Okay. Yang pertama tadi ni, memang kita nak tenaga lah. Betul lah. Kita makan apa-apa. Especially nasi lah. Karbohidrat. Kita nak dapat tenaga. Betul tak? Kita nak dapat tenaga. Apa lagi yang kita buang? Yang kita sedut masuk gas oksigen tu kita buang apa? Kita hantar keluar balik. Apa yang kita hembus keluar? Karbon dioksida. Karbon dioksida, bagus. Karbon dioksida. Okay. Satu lagi, bila kita hembus karbon dioksida, kalau kita tengok dekat cermin, apa yang ada dekat cermin tu? Wap air. Very good. Wap air. Ataupun kita boleh tulis air saja pun tak apalah. Okay, setengah buku ni dia tulis air sajalah, senang tulis air. Air tu tapi dalam bentuk wap air lah. Air. Okay. So sekarang ni
sel-sel kita ni, sel hidupan ni, sel-sel kita lah. Tak kira lah dalam badan kita macam-macam. Ada jenis-jenis sel. Sel saraf, sel otot, sel macam-macam jenis sel. Sel epitelium, segala macam jenis sel. Banyak sel lah. Dia perlu dapat tenaga. Jadi dia nak dapat tenaga tu, dia perlu dua benda. Okay, jadi kalau kita makan benda di rumah kita, apa makanan yang kita makan untuk dapat tenaga? Contoh makanan kita makan. Oksigen. Hai, makanan. Oksigen bukan makanan. Nasi. Yes, nasi. Apa lagi selain nasi yang boleh membekalkan makanan? Karbohidrat lah senang. Buah-buahan. Buah-buahan ni tak dapat tenaga sangat. Buah-buahan ni dia mengenyangkan je tapi tak dapat tenaga. Selain daripada nasi, adik-beradik nasi. Kalau lah nasi tak ada di rumah kita, kita nak dapat tenaga, kita makan apa? Roti. Yes, very good. Roti lagi. Nasi, roti. Apa? Apa dia? Nasi, roti, ubi. Benda-benda yang mengandungi karbohidrat lah. Itu dah belajar sekolah rendah tu. So, bila kita makan nasi, kita makan roti, kita makan ubi. Benda-benda tu mengandungi karbohidrat. Karbohidrat tu akan diproses. Karbohidrat tu benda yang kompleks, benda yang besar. Okay? Jadi dia akan diproses. Bila makanan tu dicernakan, dia akan proses hasil akhir yang paling last sekali yang akan masuk dalam sel badan kita tu adalah benda nama dia glukosa. Glukosa. Benda tu yang baru boleh masuk dalam sel kita. Kan ni contoh kalau sel kita ni nukleus, glukosa yang akan masuk dalam ni. Glukosa molekul yang paling kecil dia akan masuk dalam tu. Karbohidrat tak boleh masuk, dia besar. Dia kena proses sampai jadi glukosa baru boleh masuk. Glukosa tu lah nutrien kita tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita kencing manis, okay, orang kata jangan makan nasi sangat. Okay, nasi tu ada gula tinggi. Gula tinggi tu maksudnya glukosa yang banyak. Glukosa tu sejenis gula dah. Gula yang kita buat kopi di rumah tu, itu pun sejenis gula, sejenis glukosa juga. Tapi dia ada gula ni, dia ada banyak jenis, banyak level, banyak lapisan. Okay. So glukosa ni adalah salah satu jenis gula yang ada dalam darah kita. Kalau kandungan dia terlalu banyak, dia boleh menyebabkan kencing manis, diabetes. Okay. Tapi sistem badan kita ni boleh kontrol lah. Kita ada hormon, ada insulin yang kamu akan belajar nanti untuk kontrol kandungan gula ataupun kandungan glukosa dalam badan kita. So sehidupan ni dia nak ambil glukosa. Dan satu lagi, apa benda yang kita perlu ada dalam hidup kita ni selain makan untuk mendapatkan tenaga? Kalau tak ada benda ni memang confirm tak boleh hidup. Oksigen. Yes, very good. Oksigen. Ejaan. Buat pelik sangat susah ni. Oksigen. Very good. Oksigen. So, dalam hidup kita ni, dua benda ni yang paling penting. Glukosa dengan oksigen. Okay. Kalau tak makan, ada oksigen saja, bernapas saja pun mati. Bernapas saja tak makan pun mati. Tapi kalau bernapas saja tak makan, saya rasa bolehlah hidup lama lah sikit. Tapi kalau makan tak bernapas, perasan sat dia mati. Tak percaya try lah ni. Sekejap lagi pergi makan kenyang-kenyang. Lepas tu tutup hidung dalam lebih kurang 15 minit ke. Tengok hidup lagi ke tak. Kalau mati ke hidup memang kat saya. Nampak tak? Keperluan dua benda ni. Glukosa campur oksigen. Barulah kita akan dapat tenaga. Karbon dioksida kita hembus dan juga air. Benda ni wajib kena hafal. So, jom kita tulis dalam ni. Mula-mula sekali adalah glukosa. Lepas tu, oksigen. Okay, alright. Lepas tu karbon dioksida. Air dan tenaga. Tenaga ni lah yang kita ada guna, yang kita boleh hidup sampai sekarang ni. Nak angkat tangan, nak bercakap, bibir mulut kita ni nak bergetak-getak, mata kita nak kelipuk-kelipuk, buka tutup. Kita nak angkat badan sikit ke, apa saja yang kita nak buat, kita memerlukan tenaga.
dia menggunakan glukosa ni lah. Dan juga oksigen yang kita duk bernafas ni. Dan kita akan dapat tenaga. Semua sel-sel badan kita, keseluruhan badan kita, sel tu nakkan tenaga ni lah. Dalam masa yang sama kita akan hembuskan wap air melalui pernafasan kita bersama-sama dengan karbon dioksida dihembus keluar. Jadi ingatlah persamaan ni. Wajib ingat. Ini kita panggil persamaan respirasi sel. Glukosa campur oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Ini tulis mana-mana dulu pun tak kisah sangat lah. Okay, mana-mana dulu pun tak apa. Tapi jangan silap campur. Sekali glukosa pergi campur dengan air menghasilkan tenaga. Tak boleh lah. Glukosa memang kena campur dengan oksigen. Okay, ini tak, kalau saya tak hafal. Anak-anak murid saya dulu saya kata jangan hafal. Ini fahamkan dalam diri kita. Kita duk buat benda ni hari-hari. Takkan nak kena hafal kot. Aku makan. Glukosa lah. Tenaga. Lepas tu aku bernafas. Bila aku makan dengan aku bernafas, aku memang nak ambil tenaga. Sambil-sambil tu aku akan hembuskan nafas aku keluar dengan gas karbon dioksida dan juga wap air. Jadi, buat apa nak hafal? Okay, ingat 5 jari kita. 2 keluar 3. InsyaAllah boleh jawab puasa nanti. Okay, di bawah ni pula cerita tentang fotosintesis. Fotosintesis ni manusia buat lah. Fotosintesis ni siapa buat? Siapa buat fotosintesis? Manusia. Hai, fotosintesis siapa buat? Pokok atau tumbuhan. Pokok ataupun tumbuhan. Fotosintesis ni pun memerlukan elemen-elemen. Baru dia boleh buat fotosintesis. Dia tak boleh seorang-seorang pokok tu. Dia kena bergantung dengan alam. Okay? Jadi, perkara-perkara yang wajib untuk tumbuhan membuat makanan, paling penting sekali inilah. Apa? Cahaya matahari. Very good. Cahaya matahari. Siapa nak serap cahaya matahari tu yang ada dekat daun yang berwarna hijau tu? Ni. Pigmen hijau. Kerja dia menyerap cahaya matahari. Klor apa? Apa? Klorofil. Very good. Klorofil. Okay, klorofil. Dia warna hijau. Sebab tu daun kita nampak warna hijau. Okay, ada juga klorofil yang tak berwarna hijau. Warna kuning-kuning, oranye, merah-merah. Tapi, umumnya klorofil semuanya berwarna hijau lah. Okay, dia membuat daun hijau. Kamu akan buat eksperimen nanti bila main sekolah. Kita akan cek tengok pokok ni. Kalau lah klorofil dia tak ada, apa akan berlaku? Apa yang ada dalam klorofil tu nanti kita akan buat waktu kamu main sekolah nanti. Ada eksperimen kita akan buat. Okay. Lepas tu cahaya matahari ni pun ada bahagian daun yang nak serap. Okay, Tuhan ciptakan dekat daun tu. Sorry. Ni silap. Kita dah cerita dah buat klorofil lah. Cerita gas. Klorofil dah cerita dah. Okay, klorofil dah cerita dah. Cerita buat gas. Okay, gas. Gas yang perlu untuk fotosintesis. Okay, gas apa ni yang perlu masih diserap oleh daun ni? Karbon dioksida. Bagus. Karbon dioksida. Okay, jangan silap Ada juga pelajar-pelajar sekarang ni, dia kadang-kadang dia tersilap. Dia pergi kata oksigen. Dia besar sangat oksigen. Padahal fotosintesis, tumbuhan buat makanan, dia bukan guna oksigen. Dia guna karbon dioksida. Okay. Lepas tu satu benda lagi, memang perlu sangat-sangat adalah air lah. Bawah ni ada persamaan dia. Jom kita tulis dulu. Apa di sini? Kotak yang pertama ni. Tak tulis apa? Apa campur apa? Proses persamaan fotosintesis. Saya bagi satu dulu lah. Karbon dioksida. Campur apa? Campur apa agak-agak? Karbon dioksida dah tulis dah. Sini. Klorofil tidak. Nanti saya cek. Karbon dioksida dah tulis. Klorofil tu ada tapi kita tak tulis dalam kotak tu. Macam tu. Kita tak tulis dalam kotak tu. Kita tulis satu benda lain. Apa benda agak-agak? Cahaya matahari.
cahaya matahari pun kita tak tulis dalam kotak tu. Selalunya kita tulis tempat lain. Satu benda lagi yang penting yang nak bergabung dengan karbon dioksida. Cepat sikit ke? Air. Yes, very good. Ayak. Okay, air ataupun ayak. Air. Yang macam kata tadi, karbon dioksida dan cahaya matahari tu dia duduk di sini lah selalunya. Kita boleh tulis sini. Air, bagus. Hasil dia adalah glukosa. Glukosa dan juga gas apa yang dibebaskan bila tumbuhan buat fotosintesis? Dia bebas gas apa? Oksigen. Pandai. Sebab tu kita disyorkan tanam semula tumbuhan kalau dipotong. Kalau ada perumahan-perumahan tu kamu tengok perumahan-perumahan yang baru dinaikkan dibagi rata wajib tanam pokok semula di kawasan tu untuk bekalkan oksigen. Kalau hutan yang ditebang, paling kurang mesti ada penanaman semula hutan-hutan di kawasan sekitar tu supaya kita dapat bekalan oksigen. Kalau tidak, bila kita bernafas, kita membebaskan karbon dioksida atas ni. Nampak? Kita bebaskan karbon dioksida ni kan ni. Karbon dioksida ni, bila kita buat respirasi sel, kita bebaskan karbon dioksida. Lepas tu kita bernafas pun kita bebaskan karbon dioksida. Bila banyak sangat karbon dioksida, lepas tu tak ada tumbuhan yang nak sedut karbon dioksida tu, dunia kita ni akan jadi tidak seimbang. Banyak sangat karbon dioksida dalam dunia ni sebab kita dah tebang semua pokok. Kan duk buat pembalakan haram, nak buat projek sana, projek sini, bangunan sana, bangunan sini. Pokok semua tebang, jadi tak ada siapa nak serap karbon dioksida. Karbon dioksida akan jadi banyak dalam dunia ni. Kesan yang paling utama dia adalah kita akan rasa panas. Panas dunia tu sekarang ni, sebab tu dunia kita adalah duk rasa panas. Karbon dioksida ni dia akan naik, duduk di atas atmosfera bumi. Jadi haba yang panas dalam dunia kita ni tak boleh terbebas ke angkasa. Dia duduk terkurung dalam dunia, dalam bumi kita ni. Sebab karbon dioksida tu dah jadi macam penutup atmosfera kita. Kita duduk terkurung. Haba yang panas cahaya matahari yang duduk panaskan bumi kita ni tak boleh dipancarkan keluar. Sama juga kita dah buat pasang aircon di luar tu panas, kita memasak panas, pantulan cahaya matahari dekat cermin pun panas. Jadi semua benda-benda panas ni tak boleh nak terbebas keluar. Sebab dia tutup, karbon dioksida tu dia block. Itu jadi kesan pemanasan global. Panjang lagi cerita, jadi ais di kutub utara jadi cair, banyak kawasan-kawasan tinggi dah tenggelam. Banyak cerita yang berlarutan selepas itulah. Sebab tu kita ingatkan jangan suka buat pembalakan haram, jangan duk tebang-tebang pokok ikut dan lah. Itu sangat penting untuk kehidupan kita. Banyak lagi kelebihan pokok ni untuk ekonomi, itu antara kesan alam sekitar lah. Alright. Proses apa yang dijalankan oleh tumbuhan hijau? Proses apakah fotosintesis? Proses yang dijalankan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan sendiri. Okey, makanan sendirilah. Makanan sendiri dia buat glukosa lah. Contoh yang paling mudah macam ni lah. Kalau pokok padi, tahu pokok padi? Padi, tahu lah pokok padi. Padi tu kalau kita mesin dia jadi apa? Padi kita mesin jadi beras lah, betul tak? Beras kita masak jadi apa? Nasi. Beras ni hasil daripada fotosintesis tumbuhan ni lah. Dia buat fotosintesis, dia hasilkan beras. Macam pokok ubi kayu buat fotosintesis jadi ubi. Ubi tu pun glukosa juga. Makanan juga, bagi karbohidrat juga kat kita. Ataupun gandum. Di Malaysia tak ada lah. Di negara-negara luar dia buat fotosintesis tumbuhan pokok gandum. Dia hasilkan gandum. Lepas tu gandum tu orang ambil, orang proses jadikan tepung gandum. Itu pun karbohidrat juga. Kita buat cucuk. Itu pun karbohidrat. Glukosa juga. Okay, karbohidrat bila diproses jadi glukosa. Jadi semua hasil fotosintesis tumbuhan ni kita boleh gunakan sebagai makanan kita lah. Mereka sebenarnya mereka buat fotosintesis macam pokok padi tu. Mereka hasilkan glukosa tu. Okay, jadi padi. Padi ni adalah sebenarnya makanan simpanan mereka. Kanji.
Tapi kita manusia, kita akan ambil padi tu untuk buat makanan kita. Macam lebih kurang kita curi lah. Hampa tolong buat makanan ke hampa simpan, kami pergi curi lah. Kami nak makan. Lebih kurang konsep macam tu lah. Okay, kita buat nasi. Jadi tumbuhan tu, okay, dia perlu ada karbon dioksida dan perlu ada air, perlu ada cahaya matahari, perlu ada klorofil di sini. Ada cahaya matahari, ada klorofil, boleh buat fotosintesis. Sebab tu orang tua-tua dulu kata kalau tanam pokok, nak bagi pokok tu cepat berbuah, kita pergilah rajin sembang-sembang dengan pokok tu, tanam pokok cabai ke, pergi duduk dekat dia, cakap-cakap dengan dia. Pasal apa agak-agak orang tua-tua suruh buat macam tu? Pagi-pagi pergi Assalamualaikum pokok, cepat-cepatlah berbuah. Agak-agak ada logik tak? Pasal apa kita sembang dengan pokok-pokok tu cepat berbuah? Apa yang kita hembus dekat pokok tu bila kita bercakap? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida bagus. Untuk sembang pagi-pagi, bila cakap dengan dia tu maksudnya kita bernafas depan dia. Huha, nafas, kita hembus karbon dioksida. Jadi dia dapat karbon dioksida yang banyak. Bila dia dapat karbon dioksida yang banyak, lepas-lepas sembang ni kita jiruhlah sikit pokok tu dapat ayak. Jadi dia akan menghasilkan buah-buahan, glukosa. Cepatlah sikit hasil dia. Tapi pokok-pokok cabai je lah. Kalau buat bendang, tanam padi, takkan nak bercakap di tengah bendang seorang-seorang tu. Kita gila pula. Okay, ni contoh dia macam tu lah. Orang tua-tua ni dia tak tahu nak habak. Tapi yang dia boleh habak, kalau kita tanam pokok, tepi-tepi rumah kita, tepi-tepi pagar kita pergi sembang dengan dia pagi-pagi sambil jiru. Jadi gas karbon dioksida tu dibebaskan daripada pernafasan kita, dapat dekat dia boleh buat fotosintesis. Ini saya cerita dekat kamu bukan apa, supaya kamu boleh ingat bila keluar dalam periksaan nanti. Cikgu Miza pernah kata sembang dengan pokok, ingat dah karbon dioksida. Lepas-lepas sembang dengan dia, jiru hayak. Bila jiru hayak, baru pokok tu boleh menghasilkan hasil dia iaitu glukosa. Dan juga dia membebaskan gas oksigen. Itu cara kita nak belajar, cara kita nak ingat lebih mudah. Kita kaitkan dengan kehidupan seharian. Boleh faham? Boleh. Alright, saya rasa saya nak ending kelas kita dah. Okay, cukup lah. Ini 2 lebih sikit dah ni. Yang bawah ni nanti kita akan buat sama-sama di sekolah. Tapi kalau siapa yang rajin, duduk saja-saja, cubalah jawab sikit-sikit, guna pensel pun tak apa. Kalau tak, tunggu buka sekolah, kita bincang. Eksperimen ni kita akan buat sama-sama nanti di dalam makmal. Okay. So, ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya tutup kelas kita hari ini? Tak ada. Tak ada. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Selamat belajar daripada rumah. Take care. Rindu semua. Assalamualaikum.